Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan alhamdulillah kita kembali pagi untuk meneruskan slot aspirasi untuk edisi hari Jumaat hari ini 2 Mei 2014. Dan insyaAllah anda akan bertemankan saya Nasina Alias pada waktu ini hingga ke jam 2 petang nanti. Dan juga para pendengar diharapkan semoga sihat sejahtera, gembira, ceria hendaknya di mana saja anda berada, dan semoga hari ini merupakan hari yang cukup menggembirakan dan juga ceria untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Dan seperti biasa sebentar lagi kita akan ikuti segmen tarbiyah bersama dengan tetamu kita, bersama dengan bagi Ustaz Basir. Dan anda jangan ke mana-mana, insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Dan kita dengarkan dahulu pada waktu ini sedikit hiburan untuk anda yang terus setia bersama kami. Kita dengarkan bersama dengan Maizin dengan Freedom di Hikmah FM, pilihan utama anda. Stand. Kefahaman Islam Malaysia. Tidak usah berniat hendak menjadi raja. Tidak perlu bercita-cita menjadi orang berpangkat dengan gaji yang besar, mengharap bintang dihiaskan di dada. Apa yang perlu ialah meluruskan niat. Sebagai makhluk hidup, kita harus berjasa kepada kehidupan. Sebagai manusia, kita harus memiliki kemanusiaan.
kerahsiaan, meski kaya atau papar, termasyhur atau tidak terkenal. Semuanya hanya warna hidup belaka, bukan hakikat hidup. Hakikat hidup hanyalah tujuan, niat suci dan kesederhanaan. Katakan daripada buku Falsafah Hidup, hasil karya Profesor Dr. Hamka. Kembali bersama di Kanal Pilihan Utama anda, dan terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami. Dan pada masa seperti yang dibawakan sebentar tadi, kita kembali pada waktu ini untuk segmen tarbiyah bersama dengan bagi Ustaz Basir bin Muhammad Al-Azhari, merupakan Ketua Jabatan Pengajian Islam Kolej Darul Hikmah Kajang. Jadi beliau bersama kita di studio sekarang ni. Kita cakap selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih bersama kita pada hari ini seperti biasa setiap minggu untuk segmen tarbiyah dan juga untuk makluman para pendengar. Itu makluman anda. Kita akan membicarakan topik pada hari ini, iaitu Rejab kembali, Syakban menanti, Ramadan dirindui. Dan kepada para pendengar ada persoalan, boleh hubungi kami. Talian kami 03-6205-1500 ataupun anda boleh tinggalkan soalan anda di Facebook kami, itu di ikim.fm. Jadi kita nak mulakan topik kita pada hari ini. Jadi silakan Ustaz memberikan kandungan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Maslina. Tidak dilupakan kepada semua sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim yang dirahmati Allah. Moga-moga kita berada di hari yang bahagia, hari yang barakah, dan juga di dalam bulan yang mulia, dan moga-moga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para hamba-Nya, insya-Allah. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah yang telah disebut, Rejab kembali, Syakban menanti, dan Ramadan yang dirindui. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah sampaikan kita ke dalam bulan yang bahagia, sangat agung ini, iaitu bulan Rajab. Baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita melalui hadisnya, setiap kali kalau sampai bulan Rajab, baginda akan berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini sangat kenalah dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu sangatlah elok kalau dengan bermula pada bulan Rajab ini. Kita hari ini 2 Rajab, semalam kita 1 Rajab, hari ini 2 Rajab, dengan perbanyakkan berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab kami ini, wa Sya'ban, dan di dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Kerana mesti kita boleh sampai ke tidak ke dalam bulan Ramadan yang akan datang. Ini pun sampai ke bulan Rajab ni pun alhamdulillah, sebab tu Nabi suruh berdoa, seolah-olah nak bagi tahu di situ bahawa rugi kalau kita tak sampai ke bulan Ramadan. Tapi apa pun qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar Radio Hakim yang saya kasihi, yang dirahmati oleh Allah, menceritakan tentang bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu keistimewaan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita diberikan nikmat ataupun kurniaan dengan diberikan keutamaan pada beberapa bulan dan juga beberapa hari dan juga beberapa masa-masa yang tertentu yang ada pada kita. Ini khususiat, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita peka, yang harus kita faham, dan harus untuk kita meraihkannya. Terlebih dahulu Allah bagi tahu dah dalam Al-Quran, innallaha yakhluqu ma yasha. Sesungguhnya Allah menciptakan apa sahaja pun yang Allah mahukan. Apa sahaja pun yang Allah hendakkan, Allah akan menciptanya. Wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Daripada penciptaan Allah tersebut, wa yakhtar, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih yang sesuatu lebih utama daripada yang lain. Jadi ini sunnatullah. Maknanya satu perkara yang telah dijadikan oleh Allah secara tabi'inya memang macam tu. Kalau kita lihat sebagai contoh,
Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dan Allah pilih daripada sebesar-besar langit itu, Allah jadikan langit yang ketujuh sebagai langit yang paling dimuliakan. Allah mencipta bumi dan juga segala isinya. Maka daripada bumi yang Allah ciptakan, semua tempat-tempat yang Allah jadikan, Allah pilih Makkah dan juga Madinah sebagai tanah suci. Maknanya tempat yang paling barakah, tempat yang paling dimuliakan, yang paling diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Allah mencipta sekian banyak para manusia. Allah pilih para rasul sebagai orang yang terpilih daripada kalangan para manusia. Daripada sekian banyak para rasul, para anbiya rasul, Allah pilih baginda Nabi kita Sayyidina Rasulullah SAW sebagai rasul yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sunnatullah, Allah menciptakan juga semua masa dan juga waktu, bulan-bulan, kan Allah beritahu dalam Al-Quran, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan juga bumi, Allah telah menetapkan, menciptakan juga untuk manusia ini satu tahun ada 12 bulan. Jadi 12 bulan yang kita tahu ini bukanlah satu penemuan daripada kita kata orang-orang ilmuwan barat ke apa, tidak. Al-Quran terlebih dahulu dah sebut dah, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ni sudah pasti adalah bulan Islam. Daripada sekian banyak 12 bulan Islam yang ada di kalangan kita, yang tahu, yang kenal, yang ada di kalangan kita yang tak sedar pun sebenarnya kita dah masuk dalam bulan Rajab. Ada di kalangan kita yang kadang-kadang tak sedar pun lepas ni kita akan keluar daripada bulan Rajab masuk ke Syaban. Yang kita tahu bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Sebab itu yang dibesar-besarkan kepada kita. Jadi mungkin dengan lagu-lagu rayanya, dengan persiapan rayanya dah bermula daripada sekarang. Jadi itu adalah satu perkara yang perlu kita halusi dan perlu kita tekuni. Adakah layak untuk kita terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan segala macamnya untuk menyambut kedatangan Syawal, tapi Ramadan yang bulan yang lebih mulia, jauh lebih perlu untuk kita tumpukan, seolah-olah ditenggelamkan dengan hebahan ataupun persiapan yang lebih kepada bulan Syawal, kerana Syawal itu tidak bermakna kalau bukan melalui Ramadan. Yang perlu kita persiapkan adalah untuk Ramadan. Jadi kalau dengan kita contohnya kaum ibu contohnya di rumah, jangan terlalu diutamakan ataupun terlalu sibuk dengan persiapan tahun ini nak buat langsir warna apa, kuih raya nak berapa banyak, ya, warna langsir sama dengan warna bajunya dan berbagai-bagai perkara yang secara adat ni inilah yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Tapi sebaiknya terlebih dahulu kita tumpukan dulu, lihat ni tahun ni Ramadan tahun ni apa yang nak buat, apa yang kita nak buat dengan family kita. Yang isteri pesan kepada suami, tahun lepas dah mengaji berapa juzuk bang, ni berapa pula. Persiapkan diri untuk Ramadan terlebih dahulu, kerana ini pesta ibadah dalam bulan Ramadan yang Allah janjikan di situ segala macam balasan yang berganda-ganda kepada kita. Jadi ini satu perkara yang kadang-kadang umat Islam tidak terlalu peka, ataupun tak kurang juga di kalangan umat Islam, umat Nabi Muhammad yang langsung tidak mengambil kira akan bulan-bulan Islam. Yang kita tahu Januari, Februari, Mac, April dan sebagainya. Tapi kalau tanya bulan Islam, kita pun fikir-fikir dulu, hari ini berapa Rajab ya, hari ini tarikh Islam ni berapa ya. Ini adalah satu perkara yang kita kata kita tidak alert ataupun tidak tumpukan kepada apa yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi berbalik kepada perbincangan kita berkaitan dengan bulan Rajab, Allah beritahu dalam ayat yang saya bacakan tadi tentang ayat Allah telah menetapkan 12 bulan yang sudah pasti adalah bulan Islam, bermula daripada Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir dan sebagainya. Minha arba'atul hurum, kata Allah. Daripada 12 bulan tersebut
4 bulan yang dikatakan sebagai bulan hurum. Hurum ni maknanya bulan yang mulia. Jadi Allah dah bagi tahu dah daripada 12 bulan yang Allah jadikan, 4 bulan Allah telah tetapkan sebagai bulan-bulan yang mulia. Apakah bulan-bulan yang mulia tersebut? Iaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Ini bulan-bulan haram. Jadi tumpuan perbincangan kita pada hari ini adalah tentang kedatangan bulan Rajab, kembalinya bulan Rajab kepada kita, masuknya kita kepada satu gerbang besar dalam Islam, iaitu satu pintu gerbang besar untuk kita mempersiapkan diri untuk menuju kepada istana Ramadan. Ini seolah-olah dengan istilahnya kita sekarang ni dah ada di pintu gerbangnya, sebelum kita masuk ke istana. Jadi pintu gerbangnya tu mesti kita kena kenal. Kita kena tahu bagaimana nak melepasi pintu gerbang tersebut. Apakah perkara yang perlu kita lakukan sepanjang perjalanan kita untuk sampai ke istana Ramadan. Jadi dengan keberadaan kita di dalam bulan Rajab, saya mengambil kesempatan untuk kita kongsikan sedikit berkaitan dengan kedatangan bulan Rajab. InsyaAllah setelah daripada kita rehat seketika sebagai pendengar, sama-sama kita kongsikan akan kedatangan bulan yang mulia ini dan juga bulan-bulan yang akan datang. Alhamdulillah, taufik. Wassalamualaikum. Dan juga kepada anda, jangan ke mana-mana, kita akan bersama dengan besar lagi. Tapi yang sangat menarik pada hari ini, terutamanya kita dah pun memasuki bulan Rajab, dan yang seperti biasa, anda ada persoalan boleh hubungi kami, talian kami 0362051500 dan juga di FB kami iking.fm. Jadi kita akan berehat seketika dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Berbang 106.2 Assalamualaikum Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah SAW. Abu Salih meriwayatkan bahawa beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah yang bermaksud, amal perbuatan apa yang paling disukai Rasulullah SAW? Mereka berdua menjawab, amal perbuatan yang dilakukan secara berterusan meskipun tidak banyak. Hadis riwayat Tirmizi. Kembali bersama di Iklim FM, pilihan utama anda, dan terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami dan juga para pendengar masih lagi dalam segmen tarbiyah. Anda baru saja bersama kami untuk makluman bersama dengan yang berbagi Ustaz Basir bin Muhammad Al-Azhari, merupakan Ketua Jabatan Pengajian Islam Kolej Darul Hikmah Kajang, dengan topik kita pada hari ini Rejab kembali, Syakban menanti, Ramadan dirindui. Jadi saya mungkin nak sambung sedikit sebelum kita nak raikan pendengar kita. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bercerita berkaitan dengan kedatangan bulan Rajab ini, saya kongsikan beberapa perkara. Pertama sekali, apakah makna Rajab? Rajab ini maknanya dalam bahasa Arab adalah Al-Azamah, keagungan. Bulan Rajab yakni bulan yang agung. Jadi dari segi namanya sahaja telah menggambarkan akan ada sesuatu dalam bulan ini yang kemungkinan tak ada pada bulan-bulan lain. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ada mengarang satu risalah, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengarang risalahnya yang bertajuk Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab. Satu risalah ringkas yang ceritakan tentang kelebihan bulan Rajab. Jadi kalau kita baca risalah ni akan terjawab bermacam-macam persoalan. Persoalan pertama, adakah bulan Rajab ni bulan yang istimewa daripada bulan-bulan yang lain? Mungkin ini antara persoalan-persoalan yang sedang berlega di kalangan masyarakat kita. Persoalan-persoalan yang mungkin boleh kita rungkai pada hari ini, insyaAllah serba sedikit. Ataupun dengan persoalan yang sebagai contoh, ada ke sunat puasa dalam bulan Rajab ni? Ada ke ibadah khusus dalam bulan Rajab ni? Ya. Ataupun apa istimewa bulan Rajab ni? Adakah Nabi pernah sebutkan keistimewaan bulan Rajab ni berbanding bulan-bulan yang lain? Jadi saya syorkan untuk kita bacakan risalah tu. Para ulama kita dah bincang lama dah. Imam Ibn Hajar Asqalani Al-Hafiz, seorang yang hafal ribuan hadis, yang sampai ke sekarang ulama-ulama kita menggunakan karangannya sebagai rujukan utama dalam bidang hadis. Beliau dah mengarang kitab pada tahun 800 Hijriyah dulu dah.
dah sebut bincang dah pasal bulan Rajab. Jadi tak perlulah dengan kita pada zaman sekarang barulah kita seolah-olah merasakan kita orang pertama yang selesaikan masalah ni dengan keluarkan pendapat-pendapat yang mengelirukan, dengan keluarkan pendapat ini bulan Rajab ni sama macam bulan-bulan lain dan sebagainya, tak ada ibadat-ibadat khusus, sama je. Ini persoalan-persoalan dah lama dah ulama kita bincang. Jadi saya petik beberapa perkara yang dibahaskan secara sangat cantik yang dibahaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Beliau beritahu bahawa bulan Rajab ni ada 18 nama. Ada 18 lahu samaniyata asyara asma. Bulan Rajab ada 18 namanya. Disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar antara nama bulan Rajab, pertama sekali Rajab lah. Rajab ini maknanya adalah al-azamah, keagungan. Kerana apa diagungkan? Kerana apa diberikan nama Rajab? Kerana bulan Rajab ini telah diagungkan sebelum lagi daripada kedatangan Islam. Yakni pada zaman jahiliyah lagi mereka dah mengagungkan, masyarakat Arab dah mengagungkan bulan Rajab. Antara nama lain juga kepada bulan Rajab ialah Syahrul Asam dipanggil. Asam ni maknanya bisu ataupun senyap. Kenapa dinamakan Syahrul Asam? Kerana di dalam bulan Rajab pada zaman Nabi SAW diharamkan kepada umat Islam untuk berperang. Jadi Al-Asam, senyap ni maknanya senyap daripada bunyi pedang. Betul. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, aman lah kira. Aman. Begitu juga dengan dinamakan sebagai Syahrul Asab, yakni bulan yang mendapat curahan Al-Asab. Curahan apa? Curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, curahan maghfirah daripada Allah. Pintu taubat terbuka besar-besarnya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Rajab. Itu yang dikongsikan oleh saya ambil perkongsian sedikit daripada Al-Hafiz Ibn Hajar. Begitu juga sahabat-sahabat pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat beberapa perkara agung yang berlaku dalam bulan Rajab, perkara-perkara besar yang perlu kita tahu. Sebagai contoh, kalau masuk saja dalam bulan Rajab, kita akan ingat satu peristiwa besar yang berlaku kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang tak kurang juga di negara kita diraikan secara besar-besaran ataupun secara kecil-kecilan dengan pelbagai bentuknya, dengan ceramahnya, dengan forumnya, apapunlah itu adalah untuk memperingati peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi kita. Begitu juga di dalam bulan Rajab, mengikut sebahagian para ulama, adalah berlaku peristiwa hijrah para sahabat Nabi ke Habasyah. Jadi hijrah sahabat Nabi pada zaman Rasulullah, ada yang berhijrah ke Habasyah terlebih dahulu, selepas tu baru mereka berhijrah ke Madinah. Begitu juga di dalam bulan Rajab, mengikut sebahagian para ulama, berlakunya tahwilul qiblah, perubahan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebagian ulama beritahu itu juga berlaku dalam bulan Rajab. Begitu juga yang dikatakan sebagai berlakunya peperangan yang terakhir dihadiri oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perang Tabuk. Jadi ini perkara-perkara yang berlaku di dalam bulan Rajab yang seharusnya kepada kita kena tahu, kerana ini sejarah umat Islam. Kita kalau cerita tentang sejarah perkara lain, perkara-perkara peristiwa-peristiwa besar, kita boleh ingat. Tapi kalau dengan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Islam ni, kalau kita tak ingat ataupun kalau kita tak mengambil perhatian, amatlah malang kepada kita. Seterusnya, berkaitan dengan kelebihan bulan Rajab, adakah di situ hadis-hadis daripada warid daripada Nabi SAW yang menceritakan tentang keutamaan bulan Rajab? Ataupun adakah tidak Nabi pernah sebut tentang keutamaan bulan Rajab berbanding bulan yang lain? Kalau ada pun sebut, adakah hadis itu semuanya hadis yang sahih, hadis yang betul, ataupun hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ataupun hadis maudhu', hadis yang palsu? Ini kita banyak dapat mesej-mesej dan sebagainya di laman sosial dan sebagainya berkaitan dengan kelebihan puasa Rajab, dikatakan begitu dan begini, jadi dikatakan pula itu adalah hadis maudhu' dan sebagainya. Jadi saya tak berhajat untuk cerita secara panjang berkaitan perkara tersebut, tapi sedikit perkongsian insya-Allah. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar beritahu dalam kitab yang saya sebutkan tadi bahawa hadis-hadis yang daripada Nabi SAW tentang bulan Rajab ataupun keistimewaan ataupun kelebihannya ada 3 macam. Pertama, hadis yang sahih, hadis yang betul, yang cukup syarat-syarat hadis yang sahih. Yang kedua, hadis yang dhaif,
Hadis yang dhaif ni maknanya dari segi kekuatannya tak sama dengan hadis sahih. Jadi ada syarat-syarat yang dia tak lengkap, tapi bukan palsu. Hadis dhaif ni maknanya hadis yang lemah dari segi bukan zat hadis tu, tapi oleh kerana perawi-perawinya dan sebagainya lah, itu panjanglah ceritanya. Yang satu lagi kategori adalah hadis maudhu', hadis palsu. Jadi dengan kita perlu kaji dahulu. Apabila kita berhadapan dengan hadis-hadis tentang bulan Rajab dan sebagainya, kaji dahulu, jangan terburu-buru untuk mengeluarkan hukum. Ini hadis palsu, ini hadis daripada Syiah. Baru tadi dalam perjalanan Kak Ikim dapat mesej daripada kawan-kawan bagi tahu macam mana ni Ustaz, ada kata kelebihan Rajab apa semua ni daripada Syiah. Sudah Syiah pula dah. Jadi ini pentingnya kita melakukan kajian. Kita jangan terburu-buru dalam hukum. Ulama kita bincang lama dah perkara-perkara macam ni. Jadi itu 3 kategori dalam hadis. Saya ambil satu contoh lah berkaitan dengan hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Imam Abu Daud dan Sunan Abi Daud ceritakan tentang kelebihan bulan Rajab. Jadi kata Imam Abi Daud dalam sunannya beritahu bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan dia memeluk Islam. Selepas tu dia beredar daripada Rasulullah, dan juga dia tak datang lama jumpa Nabi. Hampir setahun tak datang jumpa Nabi SAW. Lepas 1 tahun dia datang balik. Dia datang balik berjumpa Rasulullah dalam keadaan wajahnya ataupun keadaan badannya dah berubah dah, sampai Nabi tak kenal. Dia tanya Rasulullah, kenal tak siapa ni? Nabi kata, siapakah kamu? Dia pun beritahu, ana ya Rasulullah, saya ni fulan bin fulan yang datang jumpa baginda 1 tahun lepas. Jadi kata Nabi SAW, fama ghayyarak, apa yang menyebabkan kamu ni dah berubah keadaannya? Wa qad kunta husnul hay'ah, sebelum ni rupa kamu ni elok je, yakni sihat dan sebagainya. Jadi dia datang dalam keadaan dah kurus, dalam keadaan serba macam lemah badannya. Nabi tanya, kenapa macam ni? Kata lelaki tersebut, ma akantu ta'aman min firaqatika illa bihi ya Rasulullah, aku semenjak daripada berpisah dengan kamu ya Rasulullah, aku tak makan kecuali hanya aku makan sikit je. Yani aku sentiasa berada dalam keadaan berpuasa. Kata Nabi SAW, lima azabta nafsak, kenapa kamu susahkan diri kamu dengan keadaan macam ni sekali sehingga memudaratkan diri dalam keadaan berpuasa macam ni? Kemudian kata Nabi nasihatkan, sum syahra sabr, kamu puasalah dengan beberapa bulan-bulan, beberapa hari-hari yang tertentu, supaya tidaklah sampai memudaratkan diri sampai jadi macam ni. Nabi bagi tahu, puasalah dalam bulan Ramadan, puasalah pada hari-hari yang tertentu, hari-hari Ayyamul Abyad contohnya, ya, hari Isnin Khamis contohnya. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, tambahkan lagi lah kalau ada puasa lain. Takkan itu je. Ini para sahabat Nabi, kalau ditawarkan dengan satu ibadah, tanya lagi, apa lagi ya Rasulullah yang boleh buat? Kata Nabi SAW, setelah Nabi bagi tahu puasalah sikit pada satu hari macam ni, bulan macam ni dan sebagainya, kata Nabi SAW setelah ditanya nak minta tambah lagi, kata Nabi, puasalah kamu minal harami watruk, puasalah kamu daripada bulan-bulan haram dan tinggalkan kalau kamu tak mampu. Jadi maknanya galakan daripada Rasulullah untuk berpuasa dalam bulan haram. Bulan haram ni apa? Yang kita sebut tadi, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Jadi puasa dalam bulan haram termasuk juga dalam puasa bulan Rajab. Jadi tak timbul persoalan, adakah sunnah berpuasa di dalam bulan Rajab? Sunnah tak sunnah itu perlukan pada kajian, kita tidak nafikan. Tapi yang pasti tak pernah kita tidak boleh sama sekali dengan kita keluarkan hukum haram hukumnya puasa dalam bulan Rajab. Haram hukumnya kita berpuasa dalam bulan Rajab dengan meniatkan bahawa bulan Rajab ni adalah bulan yang mulia. Tak ada warid hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa bulan Rajab. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim meriwayatkan tentang satu hadis berkaitan dengan puasa bulan Rajab. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ditanya kepada beliau tentang puasa dalam bulan Rajab, dia kata Nabi SAW ada hadis dalam Sahih Muslim, Nabi berpuasa dalam bulan Rajab. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah, cuma tidak ada hadis yang secara khusus menceritakan tentang kita kata hari-hari tertentu dalam bulan Rajab. Contohnya 1 Rajab fadilatnya sekian dan sebagainya. Jadi tak perlulah untuk kita terlalu pertikaikan, banyak lagi perkara yang boleh kita pertikaikan. Entah qada puasa kita pun belum lagi tertunai. Jadi ambil peluang untuk kita puasa dalam bulan Rajab, bulan Syaban sebelum datangnya Ramadan. Paling tidak pun dalam bulan Rajab ni ada hari Isnin dan ada hari Khamis yang
sudah pasti itu adalah sunat untuk berpuasa. Ada hari Ayyamul Abyad, hari-hari putih dipanggil, iaitu 13, 14 dan 15 setiap bulan. Jadi ada hari-hari tertentu yang dibolehkan berpuasa, bahkan hari-hari lain juga dibolehkan berpuasa. Jadi itu mungkin sebagai perkongsian sedikit lah berkaitan dengan sedikit panduan, dan insya-Allah kalau ada soalan-soalan yang berkaitan kita akan menjawab sekadar yang mampu. Alhamdulillah, taufik. Dan juga sebenarnya anda yang mungkin ada persoalan lah, bertanyakan kepada yang berbahagia Ustaz dengan topik kita Rajab kembali, Syakban menanti, Ramadan dirindui. Boleh hubungi kita, talian kita 03-6205-1500 dan juga FB kita di ikim.fm seketika, dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini untuk meraihkan soalan daripada anda. Teruskan bersama kami di IKIM FM. Teruskan bersama kami IKIM, pilihan utama anda. Apa yang kita biasa buat, kita buat banyakkan ini. Yang tak biasa buat, kita usaha untuk banyak dia. Mungkin kita ni suka bersedekah, tak suka sembahyang sunat, kita usaha sembahyang sunat. Kadang-kadang tak usaha baca Quran, maknanya usaha baca Quran, maknanya usaha. Yang biasa yang kita banyak. Yang penting adalah sejauh mana kita usaha. Allah Subhanahu Wa Taala bukan kata amalan itu semata-mata, Allah kata usaha kita menunaikan amalan itu. Usaha itu susah payah, kita usaha itu Allah lihat. Dan usaha itulah yang akan diberikan ganjaran. Yang makin susah terlibat makin besar keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mana kita usaha. Kembali bersama untuk segmen tarbiyah, masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Ustaz Basir bin Muhammad Al-Zahari dengan topik kita Rajab kembali, Syakban menanti, Ramadan dirindui. Dan Ustaz, kita pun ada pendengar yang menelpon kita. Jadi mungkin kita boleh raikan dahulu panggilan daripada pendengar kita, itu dari Aziah dari Kelantan. Silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau nak puasa bulan Rejab ni, macam mana cara nak niat puasa bulan Rejab ni? Itu dia. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita sebutkan tadi bahawa puasa di dalam bulan Rajab adalah antara puasa yang terbaik setelah daripada puasa Ramadan. Jadi pun Nabi kita bagi tahu bahawa setelah daripada bulan Ramadan adalah puasa yang lebih afdal adalah pada Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram seperti bulan Rajab yang kita ada sekarang ni, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Jadi kalau dengan niat puasanya, kita lihatlah pada hari apa kita puasa. Kalau lah dengan kita berpuasa pada hari Isnin contohnya, jadi dengan niatnya kita puasa sunat hari Isnin dan puasa bulan Rajab, kita dapat 2 pahala. Kalau dengan berpuasa pada hari Khamis contohnya, jadi kalau ada orang yang tanya pada saya kadang-kadang, kita beri galakan macam ni lah, dia tak mampu berpuasa pada sepanjang bulan ataupun setiap hari. Jadi kalau berpuasa pun berpuasa pada hari-hari tertentu, meraihkan ke fadilat bulan Rajab, bulan Syakban. Jadi apa salahnya kalau kita berpuasa pada hari Isnin setiap hari dalam bulan Rajab, bulan Syakban. Begitu juga dengan setiap hari Khamis. Jadi kita boleh kita kata tinggal, kita boleh menjawab kepada persoalan yang orang katakan tak ada fadilat sebagai khusus berpuasa dalam bulan Rajab. Jadi kita kata saya berpuasa pada hari Isnin yang sudah pasti ada pahala di sisi Allah. Jadi kalau niatnya adalah niat untuk berpuasa bulan Rajab, iaitu niat ataupun niat berpuasa di dalam bulan haram, bulan yang mulia, atau kalau kena pada hari yang ada fadilat yang tertentu, maka niatkan sekali. Dan juga tidak ada masalah untuk kita niatkan sekali qada puasa. Jadi itu lebih utama tu kena cek dulu ada tak qada yang belum selesai lagi. Sebab apa? Kalau qada ni tak selesai tahun ni, dia punya fidyah ni juga akan bertambah berganda. Jadi kena hati-hati tu. Jadi itulah mungkin jawapan ringkas. Allah. Dan soalan dari Facebook dari Syahidan Nazali, banyak perkara yang penting berlaku pada bulan ini yang Ustaz bagi tahu, dan apakah antara amalan yang terbaik untuk kita patut buat ataupun beramal supaya kita memasuki Ramadan tu, mungkin apa yang terbaik lah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu soalan yang baik. Amalan yang dilakukan di dalam bulan Rajab, pertama sekali ingin kita ingatkan bahawa kita katakan bahawa jangan terlalu kita persoalkan adakah amalan ini datang daripada Rasulullah, Nabi buat ke tidak. Kalau Nabi tak buat, kita tak buat. Tapi kalau yang Nabi buat, kita buat ke? Jadi
kita kena faham perkara-perkara asas dalam agama selagi mana tidak didatangkan dengan hukumnya secara jelas bahawa itu adalah haram, maka itu adalah perkara terbuka untuk kita buat. Jadi begitu jugalah dengan amalan-amalan yang kita buat di dalam bulan Rajab. Para ulama kita menyusunkan beberapa perkara secara khusus dengan kedatangan bulan Rajab, iaitu pertama sekali adalah puasa sunat dalam bulan Rajab. Yang kedua, puasa kita dah jelaskan sedikit. Yang kedua adalah banyakkan istighfar, banyakkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan persediaan taubat kita di dalam bulan Rajab, kita akan mendapat ibadah yang lebih makbul di sisi Allah dengan bulan Ramadan yang kita akan sambut tak lama lagi. Jadi istighfar di dalam bulan Rajab juga ada hadis yang Nabi sebutkan, iksiru minal istighfari fi syahri Rajab. Iksiru minal istighfar, banyakkan istighfar di dalam bulan Rajab. Fa inna lillah fi kulli sa'atin, maka bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu di dalam bulan Rajab, minhu utaqa minan nar, Allah akan memberikan pembebasan daripada api neraka kepada orang-orang yang bertaubat, beristighfar di dalam bulan Rajab. Sebab tu datang para dikatakan daripada para ulama-ulama kita yang mengatakan bahawa bulan ini adalah sangat utama untuk kita memohon pengampunan daripada Allah, kerana ada hadis yang Nabi sebutkan. Jadi rebutlah peluang untuk memohon keampunan daripada Allah, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga kita tidak nafikan bahawa setiap bulan-bulan hari yang lain juga kita boleh memohon istighfar daripada Allah, tak ada masalah pun. Jadi kan Nabi bagi tahu dalam satu hadis yang lain, innallaha yunadi fi kulli lailatin hal min mustaghfirin. Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam menyeru kepada para malaikat, hal min mustaghfirin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ib. Ada tak malam ni sesiapa daripada kalangan hamba-Ku yang ingin bertaubat kepada Aku? Adakah sesiapa daripada kalangan hamba Aku yang ingin memohon ampun, beristighfar kepada Aku? Setiap malam Allah seru kepada para malaikat. Jadi pintu taubat ini terbuka kepada kita seluas-luasnya, setiap hari, setiap detik. Cuma dengan kedatangan fadilat bulan Rajab ini adalah sangat terbaik untuk kita rebut peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan istighfar. Ulama kita juga ada ajarkan bahawa banyakkan baca doa, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca satu hari sebelah paginya 70 kali, sebelah malamnya 70 kali. Yang terbaik setelah daripada solat. Setelah daripada solat subuh baca 70 kali, setelah daripada solat isya ataupun solat maghrib baca 70 kali, iaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Begitu juga dengan para masyayikh itu, ulama-ulama kita yang pernah ajarkan bahawa banyakkan baca doa sayyidul istighfar. Kalau kita tahu sayyidul istighfar iaitu maknanya adalah penghulu kepada istighfar, penghulu kepada doa pengampunan. Itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, dan a'udzu, dan akhir panjang lagi lah doa tu, boleh cari kat internet pun mudah je, type je sayyidul istighfar, iaitu penghulu kepada istighfar yang mengandungi makna taubat, makna istighfar yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah. Ya, kita ada pemanggil seterusnya dari Muhammad Syamil. Jadi silakan soalannya. Okey, soalan pada Ustaz. Saya baru-baru ni saya dapat daripada Facebook lah, mengatakan ada beberapa fadilat bulan Rajab ni, 1 Rajab ni, so amalan kita, buku catatan amalan ditutup dan diserahkan pada Allah SWT. Dan apa dia kata, siapa yang mengingatkan bulan Rajab pada kawan kita lain, sampai neraka pada dirinya, itu semua nak buat pencerahan lah pada Ustaz. Bila catatan amalan kita ditutup dan sebenar-benarnya lah. So siapa yang saya dapat ni dengan betul ataupun tidak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya masyarakat kita bukanlah seperti mana yang kita sebutkan tadi. Masyarakat kita sebenarnya alert dengan perkara-perkara macam ni. Dengan kedatangan bulan Rajab, alhamdulillah. Jadi balik kepada apa yang ditanyakan tadi berkaitan dengan secara khusus fadilat 1 Rajab. Seperti mana yang kita sebutkan, fadilat bulan Rajab ini ada hadis yang Nabi sebutkan.
saya terbaca dalam kitab yang saya bacakan tadi, Tabyinul Ajab, yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Beliau ada kategorikan beberapa hadis yang sahih, hadis dhaif, dan satu lagi bab beliau mengkategorikan beberapa hadis yang palsu. Di dalam beberapa bilangan hadis yang palsu, memang kita tidak nafikan, mengikut kepada ijtihad Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau ada menggariskan beberapa hadis yang palsu, yakni hadis yang palsulah, hadis maudhu'. Antaranya juga adalah hadis yang berkaitan tentang fadilat secara khusus, kalau pada satu Rajab, kalau berbuat begini-begini maka fadilatnya terlepas daripada neraka dan sebagainya, ataupun kalau berpuasa pada satu Rajab, begitu juga bahkan 30 hari dalam Rajab ada diceritakan dalam hadis tu. Kalau puasa pada hari pertama ini fadilatnya, puasa pada hari kedua ini fadilatnya. Wallahu alam, saya nakalkan sahaja daripada ijtihad Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, bagi tahu bahawa itu adalah hadis yang tidak ada asalnya. Yani, tetapi beliau tidaklah membuang secara total. Jadi jangan juga dengan kita tahu seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar kata palsu dan kita pun tolak, oh jadi dengan itu kita tolak Rajab ini semuanya tak boleh pakai, Rajab ini tak ada keutamaan. Tak, yang ada keutamaan kita kata betul. Hadis yang kata bahawa bulan Rajab ni ada keutamaan, kita wajib terima. Jadi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau sebutkan dalam bab tentang hadis maudhu', tentang bab bulan Rajab pun disebutkan juga tentang yang hadis yang sahih. Jadi jangan diambil yang maudhu'nya sahaja, itu tak amanah namanya. Jadi ambil juga yang apa yang ijtihadnya, yang katakan hadis yang sahih, bahkan hadis yang dhaif juga dihukum Ibnu Hajar Asqalani sebagai yang betul, yang boleh kita amalkan dalam bab untuk fadilat bulan Rajab. Jadi berkaitan dengan adakah dalam bulan Rajab ini ditutup amalan ataupun yang disebutkan oleh saya ingat dalam kitab Bidayatul Hidayah ataupun syarahan kepada Bidayatul Hidayah oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau disebutkan tentang tentang catatan buku amalan kita ini bila akan buka buku baru. Yang disebutkan di situ hadisnya adalah pada nisfu Sya'ban. Pada nisfu Sya'ban, bukan pada bulan Rajab. Begitu juga sebagai tambahanlah, saya teringat kepada soalan tadi ni. Jadi yang berlaku tadi tu, buku catatan kita tu setahun tu diserahkan ataupun ditutup buku amalan baru, dibuka buku amalan baru adalah pada nisfu Sya'ban. Itu kalau ikut per tahun. Dia juga ada Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani juga ada sebutkan hadis berkaitan dengan sebenarnya pada setiap minggu malahan ada kita punya buku catatan yang akan diperbaharui. Katanya pada hari Yaumul Khamis, pada setiap hari Khamis, catatan ataupun amalan kita pada setiap minggu tu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Khamis. Jadi beliau datangkan satu hadis yang menceritakan tentang fadilat puasa pada hari Khamis. Kenapa? Ditanya kepada Rasulullah, kenapa berpuasa pada hari Isnin? Kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Pada hari Isnin itu adalah hari aku dilahirkan, jadi aku berpuasa untuk meraihkan hari lahir aku. Kata Nabi, jadilah kepada kita sunat untuk berpuasa pada hari Isnin. Ditanya pula kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah berpuasa pada hari Khamis? Kata Nabi SAW, hari Khamis ini adalah hari amalan aku, yakni amalan aku mewakili semua orang akan dihadapkan kepada Allah. Amalan satu minggu ni akan dihadapkan kepada Allah pada hari Khamis. Maka aku suka amalan aku ini dihadapkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebagai tambahan mungkinlah di atas apa yang ditanyakan. Alhamdulillah itu. Demikian satu lagi lah soalan dari Facebook ya, dari Faridah Zainuddin. Saya pernah terbaca artikel yang mengatakan bahawa Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulan Nabi SAW, dan Ramadan itu bulan umat Islam. Benarkah begitu Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah berikan as-shawab, kebenaran dalam mengucapkan perkara ini. Saya terbaca di dalam risalah yang tadi saya sebutkan, Al-Hafiz Ibnu Hajar meletakkan hadis tersebut adalah sebagai hadis yang tidak ada asal, berkaitan dengan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis ini adalah tidak ada asalnya. Jadi saya juga pernah mendengarkan satu video daripada seorang ulama besar daripada Yaman, Al-Habib Abu Bakar Ali Al-Mashhur, Abu Bakar Al-Adani Ibni Ali Al-Mashhur rahimahullah. Dalam video itu beliau sebutkan tentang hadis ni. Jadi kemungkinan di situ ada khilaf dalam masalah untuk menentukan maudhu', palsu ataupun tidak perkara tersebut. Jadi
Janganlah terlalu kita terburu-buru dalam masalah ni. Cuma yang saya sebutkan sekadar apa yang telah saya terbaca, bahawa Al-Hafiz Ibn Hajar beritahu itu adalah hadis yang tidak ada asal. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung ya Ustaz, dan sedar tak sedar dah sampai ke penghujung macam cepat je masa berlalu. Jadi mungkin Ustaz nak berikan sedikit kesimpulan dengan topik kita hari ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kesimpulan berkaitan dengan kedatangan bulan Rajab. Kita sebutkan tadi bahawa antara amalan yang dianjurkan oleh para ulama kita silam adalah banyakkan istighfar dalam bulan Rajab. Kita kena alert, kena peka dengan kedatangan bulan-bulan Islam. Kita kena peka dengan perubahan hari-hari ataupun bulan-bulan Islam kita, sehingga kita tidak lupakan untuk merebut peluang fadilat yang Allah sediakan kepada kita, khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan kita sebagai contohnya, kalau pada hari inilah contohnya, apa yang telah kita persiapkan untuk Ramadan yang akan datang. Siapa yang sebenarnya yang bermula daripada hari ini, yang sebenarnya mereka ni telah buat persiapan malahan. Kita lihat yang dah mula buat persiapan sekarang ni, contohnya adalah peniaga-peniaga. Betul. Dah merancang apa menu untuk bazar Ramadan yang nak meniaga tahun ni. Begitu juga dengan orang-orang yang nak jual kainnya, yang mungkin daripada kalangan mereka adalah orang bukan Islam pun. Jadi mereka sebenarnya dah buat persiapan untuk umat Islam yang nak datang bulan Ramadan ni, dengan jualan murahnya, yang pakaiannya, barang-barangnya, apalagi lah barang-barang masjidnya, apa semua untuk Syawal dan untuk Ramadan. Sebab dia tahu orang bukan Islam, yang peniaga-peniaga pun dia tahu ni kalau bulan Ramadan ni memang pesta makan bagi umat Islam. Jadi mereka ni telah buat persiapan. Walaupunlah kita kata persiapan yang mereka buat tu tak ada manfaatnya kepada mereka, tapi kita lihat untuk urusan keduniaan kita boleh berbuat persiapan. Untuk urusan keduniaan, untuk hawa nafsu kita boleh berbuat persiapan. Tapi untuk urusan akhirat kita, macam kita sebutkan tadi, kita berada di pintu gerbang untuk memasuki istana yang besar. Jadi pintu gerbang daripada ni kena bermula persiapan daripada sekarang untuk datang bulan Ramadan akan datang. Jadi rancang perkara tersebut. Apa yang ibadah yang kita rancang, yang tahun lepas kita buat sedikit, tahun ni kita nak buat lebih banyak. Jadi itu adalah satu perkara yang mungkin boleh kita kongsikan sebagai satu kesimpulan lah, mungkin untuk sama-sama kita sentiasa peka dengan bulan-bulan Islam, peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Islam, kerana itu adalah syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah tanda bahawa hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada yang bagi Ustaz Zabasi bin Muhammad Al-Azhari, merupakan Ketua Jabatan Pengajian Islam Kolej Darul Hikmah Kajang, dan dengan topik kita Rejab kembali Syakban menanti Ramadan dirindui, dan semoga banyak manfaat yang kita perolehi, terutamanya dalam kita nak menghadapi bulan Rejab yang kita berada sekarang ini. Dan insyaAllah Ustaz, kita kembali pada minggu hadapan dengan topik lain pula. Terima kasih. Assalamualaikum.